Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari Ramadan ke-9 kan hari ni. Ke-9. Okey, semoga beroleh keberkatan lah. Okey, baik. Sebenarnya nak berkongsi lagi dalam siri bengkel literasi GWFE Google Workspace for Education untuk siri yang ketiga. Untuk siri yang ketiga kita ada 6 jam. Okay, untuk siri yang ketiga ni juga sejam. Okey, tajuk yang saya pilih kali ini ialah cipta laman Google Panitia atau Kelab Persatuan. Okey, kita akan kenali apa itu Google Site dan bagaimana nak buat lah. Bagaimana nak manage kita punya pengurusan panitia dan juga kelab persatuan dengan adanya laman Google ataupun Google Site yang kita buat melalui akaun Delima kita lah. Okey, harapnya rakan-rakan guru semua follow lah yang ni. Saya kira kehadiran lah untuk bengkel selama 6 jam. Sejam bagi daripada 6 jam. Kita dah laksana 2 jam sebelum ni. Okay, ni jam yang ketiga. Okay, apa yang kita nak kongsi hari ni, tajuknya ialah pengurusan panitia dan kelab persatuan. Okay, ini perkongsian dia. Okay, saya ulang balik sikit lah tentang Google Workspace for Education. Kemudian pengurusan panitia dan kelab persatuan. Okay, dia agak signifikan lah. Panitia ni kita urus dalam kalangan kita ahli jawatankuasa guru sajalah kan. Kita macam mana kita nak jadikan laman site tu sebagai one stop center, kita kumpul bahan, letak dalam satu untuk mudah dirujuk, mudah dimuat turun ataupun mudah untuk dikumpul data. Kita nak kumpul data. Bukanlah kata kita guna Google Site tu semata-mata, tapi ada integrasi dengan aplikasi Google hak lain lah. Kemudian untuk pengurusan kelab dan persatuan, jika kita memilih untuk menggunakan laman Google Site ni, kita wujudkan satu site untuk persatuan, kelab persatuan yang murid anggotai lah. Okey. Dan juga kita boleh bagi peranan kepada murid tersebut untuk customize kita punya laman site tu. Mungkin kita nak bagi peranan tersebut kepada setiausaha kelab tu ataupun pengerusi ke, sebab murid kita ni ada akaun Delima kan. Jadi kita bagi peranan secara tak langsung, murid belajar jugalah, belajar menggunakan teknologi untuk pengurusan kelab dan persatuan. Okay, saya akan mula intro nanti apa maksudnya Google Site ni. Google Site ni dia ala-ala blogspot lah, ala-ala blogspot ataupun kita buat laman portal ke apa. Dia boleh kita susun atur mengikut kreativiti kita dalam keadaan yang agak mudah lah. Mungkin sebelum ni jika kawan-kawan semua ada pengalaman membina blog, lebih kurang kita drag drop bahan, simpan kat situ. Kemudian di laman Google Site kita boleh integrasi dengan aplikasi Google yang lain. Contohnya seperti Google Docs, Google Sheet, dan dia punya main store dia ialah Google Drive lah. Kita simpan semua tu di Google Drive. Okey, agak mudah. Tak perlu kita nak buka Google Drive dulu, nak isi semua dalam tu, tak perlu. Ikut keperluan kita. Dan boleh diubah susun atur tu mengikut kesesuaian dan kehendak kita dan kesesuaian masa. Okay, kemudian tutorial dan juga kehadiran saya akan rekod melalui Google Form jugalah nanti apabila dah siap bengkel berterakam ni. Saya akan blast sekali dengan link Google Form. Okay, isi link Google Form tu saya kira kehadiran untuk 1 jam lah bengkel Google Workspace for Education ni. Okay, harapnya ni dah yang Google Site, Google GWFE yang tak habis lagi lah ni. Sebenarnya dia punya edah dia sehingga Jun ni, 30 Jun 2022 baru habis ladap guru. Ni ladap guru 16 bulan 12 hingga 30 bulan 6. Masih berjalan lah.
Masih berjalan dan harapnya apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat dan dibudayakan. Di peringkat sekolah lah. Di peringkat sekolah. Kalau kita rasa benda ni senang, insya-Allah akan senang lah. Tapi kalau kita mencipta alasan, rasanya sampai bila pun kita tak boleh buat lah. Cuma kalau ulang balik tutorial ni, insya-Allah dia senang, boleh buat insya-Allah. Okey, harapnya bermanfaat lah. Bermanfaat. Okey, saya akan tutup exit full screen ni. Saya akan terus ke tutorial lah. Kita kenal apa itu Google Site. Okey, saya mulakan dengan desktop lah. Katalah kita nak create site ni kena guna ni lah. Mau tak mau memang kena guna PC desktop ataupun laptop, skrin yang besar lah. Okey, kita switch ke akaun Delima Guru. Okey, katalah saya ambil profile yang saya dah siap ni. Okay, kalau tak guna profile macam ni, bukalah incognito, sign in seperti biasa, ID Delima. Tapi yang penting masuk Delima lah, gunakan Delima tu untuk platform mencipta site kita. Okay, kita buka profile yang ni, kemudian kita sign in. Kalau nampak interface ni, boleh terus klik guru lah. Ataupun cara yang kedua, yang saya selalu beritahu ialah kita type URL moe-dl.edu.my. Macam kita nak hantar ERPH pun macam ni jugalah. Okey, cara yang familiar lah. Okey, kemudian kita log masuk seperti biasa, sign in menggunakan akaun G kita tu. Kemudian kita tak perlu switch guru pun tak apa. Nak switch pun boleh. Okey. Akan tersedia 3 tab yang ada ni lah. Okay. Objektif kita tadi, kita nak buka Google Site, kita nak create site. Okay, buka satu tab lagi. Kalau sedia berada di Delima ni, dia akan buka paparan macam ni. Tak ada Google Site sini. Yang ada Google Form, Google Sheet, Google Doc, Google Slide, Google Drive, Jamboard, Gmail, YouTube, Google Keep, Classroom, Drawing. Okay, tak ada site. Macam mana nak ke site kan? Okey, cara mudah dia ialah kita type sites.google.com. Okey, enterkan saja, dia akan bawa ke dashboard Google Site lah. Okey, di atas ni ada start a new site. Kemudian ada template gallery. Okay, kita boleh tengok galeri macam-macam lah bentuk yang sedia ada, dan kita boleh customize dari sini pun boleh. Okay, kalau tak mau guna template gallery, nak guna hak Ministry of Education pun ada. Yang cikgu-cikgu buat, dia publishkan dia punya template dia ke MOE ni, kita boleh gunalah. Contohnya unit pengurusan curriculum form 6 ni, boleh kita ambil template ni. Okay, contohlah katalah kita nak ambil template ni untuk buat laman persatuan. Okey, laman persatuan. Panitia nanti saya tunjuk yang saya dah create lah, dah separuh create. Kaedahnya sama saja. Kalau kita tak mau guna template ni, katalah kita tak mau guna template kan tadi kan, kita nak guna hak blank sahaja, kita jangan ambil template, ambil yang blank ni, yang blank. Okey, blank dia akan buka macam ni. Dia akan buka macam ni. Blank lah, untitled site, kena enter site name, kena buat lah, buat dari awal. Okey, katalah saya nak buat dari awal ni, saya buat dari awal lah kan. Saya nak buat untuk persatuan STEM. Persatuan okey, macam saya punya recording terhenti. Okey, sekejap saya pause saya try. Okey, kita sambung semula. Okey, kita tadi untitled site kita letakkan persatuan STEM Persatuan STEM SKK pos bila kita type. Okey, persatuan STEM kalau kata nak ini saya tekan tu dia ni. Tekan backspace dia akan jadi macam tu. Okey, tak apa. Sambung. Okey, kita berkenalan dengan Google Site dulu. Yang belah kanan ni ada butang publish, kemudian ni butang account ni. Kat mana kita buat tu. Okey, kalau kat akaun Delima, dia Delima lah.
Kemudian ada 3 titik ni ataupun kita panggil sate, ada version history, ada make a copy, ada report problem, help and take a tour. Kita nak tengok apa dia ada dalam site ni. Dalam cara nak buat site ni kita boleh take a tour lah. Okey, kelebihan bila kita dah cipta satu site, kita tak perlu nak susun letak lagi. Katalah kita nak buat benda yang sama, cuma kita nak ubah perkataan, nak ubah isi saja. Susun atur tu kita tak mau ubah, kita boleh make a copy. Kemudian renamekan hak lain, sebiji lah, maksudnya site yang besar tu. Okay, kemudian ni butang setting, ini butang untuk share with other. Ni butang share ni lah. Okay, katalah persatuan ni kan, kita nak share, kita nak benarkan kepada murid kita mengedit site ni. Okay, kita pun boleh share lah. Ataupun kalau site panitia, kita nak benarkan kepada kalau kata ketua panitia yang buat, kita nak benarkan SU yang mengedit ataupun AJK yang lain untuk isi bahan dalam tu, kita pun masukkanlah ID ID kalau stamp Persatuan Stamp ni, saya nak benarkan Setiausaha Kelab Persatuan Stamp ni, Aisyah Humairah ni, saya nak benarkan dia untuk can edit. Okey, saya copy dia punya ID, kemudian saya letak di sini. Okey, M ni, murid M ni editor, sama ada editor ataupun nak tengok publish viewer saja. Okey, kalau kata kita dalam ni, biasanya kita nak dia sebagai editor lah. Kemudian send ni maksudnya kita akan hantar remind email ke murid ni bahawa kita lantik dia sebagai editor kepada site ni. Okey, person added. Okey, kemudian ini butang yang tak berbalam ni ialah pautan. Yang ini adalah preview kepada site. Okey, kita tak publish lagi yang tadi. Okey, kata salah buat ke, kita boleh redo ataupun undo. Redo nak ke depan, redo macam butang yang ada dalam Excel dengan Word lah. Okey, kemudian ini adalah pane untuk kita insertkan text box, image, embed, drive, kemudian ni layout kepada site kita nak letak macam mana. Kita bawah ni ada lagi collectible group, ada table of content, ada image carousel. Image carousel ni maksudnya image yang contoh macam filem lah. Kita nak pukal masuk lebih daripada satu gambar. Okay, nanti saya akan tunjuk. Kemudian button, divider, placeholder, cloud search, YouTube, calendar, Google Map, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form, chat. Okey, sebahagian ni ada kalau kita dah upload dalam drive, kita atas dari drive daripada drive sajalah. Okey, katalah kita buat video YouTube, kita nak letak, nak bagi panduan murid ahli kelab STEM ni untuk tonton video, kita boleh pautkan video. Kemudian button yang biasa saya guna ialah ni lah, image carousel, button, divider. Okay, hak lain ni jarang, YouTube kadang tu. Kemudian hak lain ni lah yang bawah ni, sheet, slide, doc ni kadang guna jugalah. Okay, kemudian page ni ialah kita nak ni home dia. Katalah kita nak add subpage, kita klik itu add subpage. Kemudian kita nak namakan semula. Katalah kita nak nama semula home ni bahasa Inggeris. Okey, kita home, kita utama gunalah bahasa Melayu kan, utama. Apa ni, dashboard dia lah. Dashboard ni sebagai dashboard. Kemudian kita nak add subpage. Katalah di utama ni kita nak kita tak mau add subpage lagi. Contoh ni dashboard dia. Kita nak duplicate page ni. Duplicate page. Kita nak letak sini carta organisasi. Organisasi. Okey, done. Ni. Okey, stamp, kelab stamp. Okey. Wujudlah dua page. Page ni page utama. Ini page yang kedua, carta organisasi. Kemudian kita ubah perkataan ni, boleh ubah. Okey, katalah nak bubuh dashboard, DAS, dashboard kelab STEM, ataupun nak dashboard kelab STEM. Okey, letak situ. Kemudian di carta organisasi macam tu. Okey, header type kita boleh ubah tu, sama ada nak cover, large banner ataupun title. Katalah kita nak bubuh banner. Kita nak bubuh banner. Lepas tu nak bubuh gambar sendiri, kita pun upload lah.
Contoh upload ada satu header yang kita dah ada. Kita boleh naikkan di situ. Dan kita boleh terangkan dia punya sama ada nak kelabu ke, nak terang elok ke. Okey, tu pages tadi, pages. Sama juga kalau contohlah kita nak add satu sub page, kita kliklah balik sini. Duplicate page, property, add sub page. Kemudian boleh delete terus page tu di sini. Okey, tu cara pertama. Cara kedua kita boleh ni, create new menu section, create new link, create new page. Okey, kalau nak create sub page daripada utama ni, kita letak situ activity lah, kita buat ringkas itu. Dia akan keluar sini lah. Katalah kita tak mau banner belakang, kita tukar header tag, kita jadi title only, dia nampak macam tu sajalah. Nampak macam tu, simple. Kemudian tadi insert tadi boleh ni kan, ni semua. Okay, kita try sikit lah. Contohlah nak bubuh kat aktiviti ni gambar-gambar. Contoh kita drag ni masuk, ni layout dia. Okay, di sini kita boleh letak gambar, boleh select image lah. Boleh select image daripada komputer kita. Katalah nak komputer kita ambil foto, boleh select image. Katalah Google Drive by URL, image foto, resend. Sebenarnya boleh upload ni, boleh upload gambar ke sini. Nak tak? Sekejap saya try balik. Ni upload. Dia akan ke browser ni. Contohlah nak bubuh aktiviti SKKP, contoh nak bubuh satu ni. Contohlah katalah ni bergambar aktiviti kelas 10 kan. Kita open, kita masuk situ. Okay, katalah nak besarkan, boleh tarik drag situ. Boleh tajukkan di sini dan boleh ubah font apa semua ni. Boleh pautkan, boleh letak, boleh align dia ni. Boleh bold, boleh tukar font, color. Okey, macam itulah kaedahnya. Okey, katalah kita tak mau yang ni. Kita nak satu je gambar besar kat sini. So kita delete situ dan kita boleh drag tarik besar. Macam tu. Kemudian okey, nak bagi balance dia ada sini. Boleh uncrop, boleh crop, boleh insertkan link. Okay, katalah gambar ni nak pergi ke mana-mana website lain, kita pun boleh. Di sini boleh replace image, tukar image ataupun select image lain yang dah ada dalam drive ke. Macam tu. Okay, kemudian apa lagi? Contohnya di bawah ni saya nak letak embed. Saya nak embed satu file. Katalah saya ambil dulu pautan apa contoh. Saya ambil satu pautan. Contohnya site ni lah. Okay, saya gunakan site ni, copy link, kemudian pergi balik ke site tadi. Katalah saya nak embed. By URL lah, by URL noh. Jangan embed code. Okey, try tengok dia jadi macam mana. Dia akan nampak site ni lah. Dia akan nampak site tu di sini. Ni. Dia akan nampak di sini. Kita boleh atok lah, Ni layout dia. Ataupun gambar ni kita tak mau yang macam ni, kita nak image carousel. Kita nak image yang berangkai. Contohnya kita nak upload image yang lebih daripada satu. Contohnya macam ni, kita ambil 6 ni kan. Okay, open. Dia akan insert. Kita tariklah nanti. Insert. Okay, dia akan display macam ni. Okay, saya preview site ni. Preview macam mana rupa dia. Okay, dia akan nampak macam ni. Tadi image carousel tadi. Tak naik lagi. Ni sekejap saya cuba image carousel ni. Okay, saya delete dulu yang ni. Tengok kita preview. Image carousel ni bentuknya tak keluar. Okay, tapi yang penting kita bila dah susun-susun elok tu, kita try. Kemudian nak bagi orang tengok. Ni baru kita yang buat je tengok. Orang tengok tak lepas lagi ni. Okay, sekiranya dah siap ni, okay, Teams sebelum saya publish Teams ni kita boleh buat ni.
Boleh create by Google, boleh buat ni untuk tim kita sendiri. Contohlah nak tema yang ni, font style kita nak guna, boleh pilih lah heavy ke klasik ke. Contoh nak heavy, dia akan tukar terus je lah, tukar terus. Kemudian color ni pun boleh pilih. Okey, maknanya setiap page, kita tengok page utama pun nak tukar jadi purple apa. Ada jugalah. Tadi utama contohnya. Okey, itulah lebih kurang tool-tool yang ada lah ni. Cuma saya tak hurai panjang lah untuk bengkel sejam ni. Dia kata YouTube gitu juga. Kalau kita nak berubah YouTube, kita kena ada pautan YouTube lah. Pautan YouTube contoh saya ambil satu PDPR saya ni, ada video sekejap contoh noh. Okey, saya ambil video saya ni, copy link, letak dekat sini. Okey, dia akan browse lah video itu, tak semestinya kita. Okey, select, dia akan masuk di sini. Okay, kita boleh drag pula, nak susun bagi elok, nak letak tepi ni. Okey, maksudnya murid menonton dalam site ni. Saya preview site, tengok macam mana rupa. Dia duduk macam ni. Maksudnya murid boleh play terus dalam site ni tanpa keluar dari site. Okey, boleh try lah, boleh try. Okey, untuk bagi orang tengok, butang cannot copy link ni, link ni lah yang kita akan sebarkan kepada audience untuk melihat kita punya hasil kerja site ni. Kita kena publish. Okey, first time publish, dia akan minta kita namekan web address kita. Okey, ni lah kita punya URL site kita tu, Persatuan STEM SKKP contoh. Google akan bagi tahu. Okey, bila write ni okey. Anyone at Ministry of Education manage. Who can view my site? Okey, kita manage nak bagi siapa tengok. Kalau kata MOE saja boleh tengok, dia tak boleh ubah lah. Tapi kalau kita nak ubah kepada anyone with the link can view, kita change. Kita buat di situ, anyone with the link can view. Okay, done. Biasanya kita akan buat ni, request public search engine to not display my site. Okay, ni kalau kita nak request pada public supaya tak biasanya kita buat ni untuk publish lah kan. Okay, tapi ada certain file yang kita boleh juga untuk kita sembunyikan. Nanti saya akan tengok tunjuk dalam panitia lah. Biasanya persatuan ni kita akan bubuh bahan-bahan general je kat murid-murid kita, tak ada hak sulit. Tapi kalau panitia katalah bentuk data yang ada nombor kad pengenalan murid, ada nombor alamat, semua tu kita nak hide yang tu, kita boleh edit di Google Drive, cara share dia tu. Dan dalam masa yang sama kita boleh letak dalam site untuk display, tapi hanya orang tertentu sahaja yang boleh tengok. Okey, itulah ringkasnya untuk persatuan. Kemudian saya nak tambah satu tentang carta organisasi ni. Katalah kita type dalam carta organisasi kan. Satu cara yang mudah, biasa amalan saya yang buat ialah saya cipta carta organisasi tu di canva.com. Okey, canva.com ni. Akaun Canva, saya sign up menggunakan akaun Derima untuk buat poster, untuk buat banner, untuk apa semualah. Dan kita akan dapat kelebihan template yang premium, yang pro tu. Jika menggunakan Derima, kita boleh dapat. Ni contohlah minimalist goal camp ni. Tak silap saya dia adalah template pro. Template pro tu dia ada mahkota sikit. Katalah kita letak kat home ni, dia ada template yang apa? Contoh educational video, educational presentation. Dia ada template yang premium. Kita nak tahu template tu premium ke tak, dia ada lambang mahkota tu. Kalau kita tak guna akaun Derima, kadang keistimewaan tu kita dapat ni. For edu saja boleh guna. Kalau kita sign up menggunakan akaun yang lain tak boleh. Okey, contohlah. Okey, nak bagi tahunya edit carta organisasi jadi mudah bila kita buat guna Canva. Saya try untuk buat panitia punya tadi ni.
tak habis ni lagi. Okey, boleh buat di Canva noh. Boleh buat Canva. Ni tengok saya upload satu gambar. Saya nak ubah gambar tadi kan. Itulah saya nak ubah. Saya nak ubah gambar ni. Okey. Gambar ni saya delete. Saya nak letak gambar air ni dalam ni. Tak jadi. Try. Dia boleh masuk tak? Okey. Kita boleh ni kan. Ataupun bolehlah ni crop lain, patutnya gambar ni tak apa nak ni. Dan kita boleh crop gambar ni. Gambar ni kita boleh edit di Canva. Okey, mungkin saya akan buat satu tutorial lain lah untuk Canva. Ni luar daripada GWFE lah. Okey, bolehlah kita masukkan dalam ni. Katalah dah siap carta organisasi tu. Dari Canva kita boleh download jadi gambar, kemudian kita boleh masukkan dalam site ni jadi gambar. Contohnya. Okey, saya berhenti site, nanti saya akan sambung site panitia. Okey, sikit sebelum saya habis untuk ni. Okey, kita nak sebarkan kepada orang lain. Jadi boleh copy link ni. Copy link ni kita boleh blast lah ke mana-mana. Kita boleh sebarkan benda ni ke mana-mana. Okey, itulah contohnya. Okey, harap membantu sedikit sebanyak. Saya akan sambung sikit lagi site panitia pula. Okey, baik, saya sambung untuk pembangunan site panitia. Okey, kita guna kaedah yang tadi juga. Kaedah yang tadi, cuma saya dah publish dah sikit site ni. Dia kena copy. Saya belum publish. Saya try publish set. Sebab panitia matematik ni dia dah mungkin regular diguna. Jadi so kita namakan dia panitia. Kalau boleh tak payah jarak lah. Panitia Mat SKKP contohlah. Okey, bila right tu okey lah. Okey, sama macam tadi. Kita change benda ni untuk anyone in this group can find and open. Kemudian kita guna public lah. Public. Kemudian done. Ni only can draft restricted. Okay, sama juga kaedah tadi. Kalau kata kita nak add someone untuk edit site ni, kita tekan tanda lambang orang ni, mungkin kita masukkan ID. Contohlah SU ataupun KP. Saya sebagai SU panitia Mat, di sini mungkin aku KP, kita buatlah ID KP situ. Kemudian done je lah. Okey, apa yang saya tak cerita lagi? Okey, ni layout dia. Home, carta organisasi, perancangan strategik, more. Kita letak, dia akan nampak di atas. Bila kita preview, dia akan nampak link tu di atas ni. Okey, sebenarnya kita boleh ubah duduk tepi ni. Okey, contohnya kalau panitia macam portal sekolah kan. Portal sekolah ni kita boleh letak di tepi ni. Kalau bila view dia letak di tepi ni. Okey, caranya ialah sekejap saya pergi mode edit. Kita klik setting. Setting navigasi ni. Navigation ni top ni kita letak di side. Top di atas kan. Kemudian bolehlah explore ni brand image apa dia nak buat. Kalau sekolah punya ni saya upload logo sekolah lah. Okey, bolehlah, tak berapa perlu sangat yang tu. Kalau kata nak letak tepi, saya preview. Maknanya tu yang tadi letak di tepi, dia akan nampak di tepi. Okey, kemudian tadi home ni nak ubah, kita klik properties, kemudian kita letak tukar home jadi utama, ataupun buat dashboard lah. Papan utama. Okey, done. Okey, kita edit lah. Ini satu benda yang saya nak tunjuk kat kawan semua. Bagaimana contohnya kalau anda nak buat site panitia. Okey, contoh
contohlah tajuk DSKP dengan RPT ni. DSKP dengan RPT ni. Apa dia tak jelas. Apa nak cantik dia punya ni. Tu tempat untuk kita adjust punya readability, cerah kedok tu. Okey. Contohnya kita nak letak DSKP matematik ni dekat sini. Okay, saya biasa gunakan kalau kita nak nampak macam satu ni, kita drag ni lah. Drag ni. Drag layout ni. Kemudian kita cari DSKP tu duduk di BPK kan, bahagian BPK, halaman web BPK, bpk.moi.gov.my. Kemudian tanpa kita download, kita boleh embed kan. Kenapa tak boleh search pula dah website dia ni. Foto utama ni. Okay, kita pergi kat foto utama ni. Apa next ni? Next slow pula. Okay, saya tukar ni, saya tukar wifi. Okay, dia ada di terbitan kan, sekolah rendah. Kemudian kita ambil lah DSKP tu. DSKP tu ialah Curriculum Standard KSSR Semakan. Okay, DSKP tahun 1. Okay, kita ambil tahun 1, cari matematik. Okay, ni pautan download. Kita try lah, copy link ni. Kita letak kat panitia matematik ni. Okay, saya silap, saya tunjuk layout dulu. Sebenarnya tak perlu letak layout dulu. Kita ni ambil embed ni, cuba paste URL ni, kita tengok apa jadi lah. Saya nak try je ni. Dia boleh tak? Boleh SJKC. Saya ambil SJKC juga dah. Ni sepatutnya ni. Okey, tukar URL. SK lah. Okey, kemudian tunggu dia display, dia nak jadi tak? Satunya embed lah, ataupun kita boleh insert button yang kecil, nampak kecil je lah. Sebab ni link download, dia download 2005 di SKP KSSR Semakan tahun 1. Rasanya dia lambat sikit nak baca ni. Okay, saya cancel dulu. Saya cuba add button, insert button sahaja. Okay, link tadi dia tak ada link ni. Kemudian kita tulis di situ DSKP matematik tahun 1. Okey, insert. Dia tadi. Okey. Selesai 1. Okey. Kemudian buatlah sampai hak lain. RPT pun lebih kurang macam tu juga. Tapi kalau kata RPT tu kita nak nampak interface dia, contohlah. Okey, contoh Contoh saya buat contoh Okey, satu. Saya buat yang ni. Saya nak ambil dari Google Drive. Katalah file tu ada, kita upload dalam Google Drive. Okey, kita carilah RPT tu duduk mana. Contohlah saya ada upload Google Drive. RPT tersebut contoh ni ada tak? Tak ada. Saya tak bubuh Google Drive lagi RPT tahun ni. Okay, katalah kita dah bubuh. Saya try upload satu lah nah. Saya buka Drive. RPT tahun 2 saya siap dah. Saya tak upload lagi. Okay, katalah ada di sini. Okay, saya upload set file RPT saya desktop.
Okey, katalah saya upload yang ni Google Doc lah, Google Docs. Kita boleh upload. Okey, kemudian kita bagi share ni bagi public lah. Public lah, senang. Tapi kalau kata nak minta tu cikgu, okey. Tadi objektif kita nak bagi apa ni, katalah tu data sulit, PT data sulit lah konon lah kan. Kita nak bagi pengguna delima sahaja boleh tengok ni. So kekalkan ni, anyone in this group with this link can view. Kalau kita buat anyone, semua boleh tengok. Kalau kita restricted, orang yang kita set saja boleh tengok. Katalah cikgu ada email delima, jadi urusan rasmi guna delima. Kita klik situ, kemudian kita copy link ni dulu, copy kat panitia automatik ni. Kemudian kita from drive, kita klik from drive. Okey, tadi ada di 2022 ni, ada di RPH ni, ada di PDP Mac ni. Okay, kita ambil rancangan tahunan ni, kita insert. Okey, dia akan nampak interface kepada okey, katalah nak susun elok-elok, hak ni nak buang, hak ni pun nak buang. Okey, nak letak kecil lah tepi tu, letak kecil lah tepi ni, satu je. Kita letak sini. Di atas ni bubur lah tajuk kan. Okey, di atas di SKP. Okey, katalah kita nak bubur teks, kita nak text box. Text box mana text box tadi? Dia akan naik sini. Okey, kita nak tajukkan di atas ni sebagai RPT, rancangan pengajaran tahunan. Okey, klik ni, kita setkan dia punya size font. Size font itu 18. Okey, centerkan di tengah, bold. Okey, nak tukar color font A ni, tukarlah color font jadi merah kononnya lah, contohlah. Lepas tu ni jenis font, tukarlah kalau kata nak tukar, dia jadi macam tu. Okey. Okey, kemudian tajuk ni kita style 3, contohlah, contoh. Ataupun hak ni nak bagi kontras, kita buat warna putih. Okey, nampak macam tu lah, macam tak shock impact ni. Kita bagi comforter pun boleh light, normal, medium. Contoh kita nak ambil medium, dia nampak macam tu. Nampak kan dia punya ni. Ataupun kita nak letak divider saja. Divider ni boleh klik sini. Dia akan ada divider, satu garis bawah ni. Divider antara tu. Okey, boleh juga insert textbook. Dia akan berlega-lega di sini lah. Okey, kemudian apa saya tak tunjuk lagi. Inilah kreativiti kita lah, nak create site ni bagi cantik kan. Okey, sebenarnya di paparan telefon kita boleh preview paparan telefon, kita boleh tengok macam mana telefon tengok. Dia macam ni. Layout dia macam ni. Dia akan scroll ke bawah. Okey, ini adalah layout apa panggil? LCD. Ni layout desktop komputer lah. Dia macam ni. Okey. Okey, agak menarik lah kan. Untuk kita jadikan ni sebagai touchdown, kita kongsi bahan lah. Okey, nak display lah sikit hasil saya sesawangkan portal ni jadi bentuk macam ni. Maksudnya ni klik ni, kita boleh pautkan, kita boleh sesawangkan apa ni portal ni kepada mana-mana ni lah. Kalau seorang je nak buat webmaster sekolah, nak buat semua panitia tu, muntah lah. Jadi kalau dah ada kemahiran membuat site ni di kalangan setiausaha ke, pengerusi ke, penyelaras ke, ketua panitia ke, jadi mudahlah untuk kita sesawangkan dengan hanya kita benarkan sini saja. Kita benarlah kepada siapa-siapa boleh view ni ataupun boleh edit, maka dia boleh ambil link apa tu, kita benarkan kita add webmaster sekolah ke sini, add ID saya ni, lepas tu kita boleh buat lah. Okey, apa lagi yang tertinggal mengenai Google Site?
Harapnya bila video ni dah di view, dah ditengok, kalau ada apa-apa persoalan, dropkan lah. Ataupun dalam orang kehadiran ni, tinggalkan di ruangan catatan tu apa-apa yang menjadi kemusykilan, apa-apa yang perlu saya bimbing, saya cuba bimbing lah di luar, mungkin dalam PLC ke, dalam teacher sharing session. Okey, terima kasih semua atas kesudian untuk mengikuti bengkel GWFE siri yang ketiga. Kita jumpa lagi untuk siri yang keempat. Cadangnya tu nak buat tajuk Google Sheet pula kembali. Sebab Google Sheet ni macam banyaklah kegunaan untuk guru-guru. Nak bercerita sedikit mengenai macam mana kita nak setting satu Google Sheet yang kita boleh setting formula untuk kemudahan kita buat pentaksiran rekod perkembangan murid. Dan kita hanya bawa handphone saja dalam kelas untuk klik kita punya tahap penguasaan murid tu, dan kita nampak flow perkembangan murid tu dalam satu file Google Sheet yang boleh memudahkan kita untuk memindahkan data tersebut apabila diminta buat pentaksiran peringkat sekolah sebanyak 2 kali setahun tu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bermanfaat.